Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Kita nak baca madah tengah hari ni. Orang yang berilmu kenalah mengamalkan. Orang berilmu ni utama sekali dia kena amalkan ilmu dia. Kalau tak beramal, dia mengundang kemurkaan Allah. Jadi kalau kita dapat ilmu sikit ke banyak ke, kita kena buat, kita kena amal. Ilmu Islam yang kita belajar ni, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu kerjakan, kamu amalkan? Besar kemurkaan Allah bahawa kamu mengatakan apa yang kamu tak kerjakan, kamu tak buat, cakap tak serupa bikin. Jadi Allah marah sebenarnya. Dan kita kalau kita ada ilmu, kita kena buat, kita kena amalkan. Kalau kita tahu mengumpat tu haram, kita jangan mengumpat, kan? Amalkan ilmu tu. Kalau kita tahu sombong tu dimurkai Allah, kita jangan sombong, usaha kita jangan sombong. Kalau kita tahu meninggalkan sembahyang tu dosa besar, kan? Melambat-lambatkan sembahyang tu satu yang Allah tidak suka, kita kena beramal. Contohlah nak katakan ilmu tak kena beramal tu macam mana, kan? Kita tahu riba tu haram, jangan terlibat dengan riba. Kita tahu rasuah tu haram, jangan cuba memberi atau menerima rasuah. Tu ilmu lah tu. Ilmu ni bukan tunggu nak jadi alim yang bagi macam satu masyarakat Malaysia faham alim tu, tak. Apa yang kita tahu tu berilmu lah tu, kan? Kena amalkan. Allah akan wariskan kepada orang yang beramal ilmu yang dia tahu ni dengan ilmu yang dia tak tahu. Allah akan beri nanti, beri yang kita tak boleh nak tolak. Warisan, harta warisan tu mana boleh tolak, kan? Dia kena terima juga. Dah terima tu nak buat apa tu, pulang lah, harta warisan lah. Jadi orang yang berilmu kenalah mengamalkan. Dituju pada siapa? Kepada kita semua lah. Kita ada ilmu, kan? Kita tahu semua, kan? Sembahyang tu wajib, sembahyang jemaah tu sangat dituntut. Ada ulama kata fardu kifayah, ada yang kata sunat muakkad. Jadi kenalah buat. Sembahyang di awal waktu tu sangat dituntut. Allah sebut dalam Quran apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang tu Allah tentukan, Allah wajibkan, Allah fardukan kepada orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, kan? Jadi apa tujuan ayat ni? Nak beritahu kepada kita, jagalah sembahyang. Sahabat-sahabat jaga sembahyang, salafus soleh semua jaga sembahyang, kan? Jadi kita kenapa nak jaga sembahyang? Benda lain kita jaga, kan? Jadi kena amal. Orang yang berilmu ni kena beramal. Apa-apalah ilmu tentang diri dia, tentang keluarga dia, tentang masyarakat dia, ilmu Islam yang kita belajar ni semua kita kena amalkan. Rasa-rasa dia tentang tauhid dia macam mana, fiqah dia dengan syariat dia, tentang tasawuf dia, semua yang dia tahu dia kena amal. Kemudian apa? Merendah diri. Dah ada ilmu tu, kena merendah diri. Khususnya yang lebih banyak ilmu, kan, lagilah kena rendah diri. Kerana orang alim ni selalunya akan ditimpa penyakit sombong. Jadi kena awas. Bila dah ada ilmu tu, rendah diri. Belajar merendah diri, latih merendah diri. Merendah diri ni kena latih, kena belajar, kan? Tahu ilmu-ilmu dia, kan? Kita dari kejadian yang hina, kita rasa lah kita kena diri. Nak tahu kejadian pertama kita dari tanah. Tanah ni memang dipijak-pijak orang lah. Dekat atas gunung pun orang naik gunung, orang tak junjung tanah tu, orang pijak juga. Itulah kita kena rasa dah, kita tahap-tahap kita ni kena pijak je patutnya. Boleh rasa, kan? Rasa hina diri depan Tuhan lah. Rasa hina diri depan Tuhan, kan? Kalau orang hina, kita terima, kerana memang kita hina, kan? Jadi kena merendah diri walaupun ada ilmu. Lagi-lagi lah kena rendah diri. Kena ikut orang Melayu kata apa? Resam padi, ikut resam padi. Makin berisi makin tunduk.
Tapi bukan mudah kan. Ini panduan kan. Kemudian kasihan dengan orang yang jahil. Orang alim ni, yang ada ilmu ni kan, kena rasa kasihan pada orang yang jahil. Bukan rasa sombong dengan orang jahil kan, terbenci dengan orang jahil. Orang jahil dia cakap tak senonoh, tak tepat apa semua, kita terus menghentam dia, bermusuhan dengan dia. Kenapa kan? Kita kena kesian. Macam mana nak sampaikan sampai dia faham? Begitu. Kasihan dengan orang jahil. Orang jahil tu tak buat tu kerana jahil. Kita kalau kita langgar, kita buat juga benda yang dilarang, kita buat dah tahu, kita lagi banyak dosa. Allah lagi akan hukum kita lagi berat kerana kita tahu. Kalau dia orang tak buat tu, dia orang tak tahu ataupun Ira tak tahu, jahil kan. Jadi berjumpa dengan orang jahil ni, ataupun bersama dengan orang jahil ni, kena rasa kasihan, lebihkan kasihan. Kesian dalam hati itulah kan. Kesian macam mana nak buat ni. Kesian kan. Dia tak tahu tu kan, orang tak tahu tu. Orang jahil cakap kadang-kadang melanggar syarak, melanggar akidah pun rosak dengan cakap-cakap dia tu, ataupun dengan WhatsApp dia, dengan sosial media sosial. Adakah kita membenci dia? Kita menghina dia, kita menyindir dia, kita cari gaduh dengan dia? Kan berbeza. Panduan dia kena kesian. Dari kasihan tu dah datang macam mana cara kita nak sampaikan pada dia sampai dia faham, dia tahu, at least dia faham yang tu tak betul, pendapat dia tak betul, pegangan dia tak tepat kan. Kena kesian dengan orang miskin. Minta maaf, kesian dengan orang jahil. Kemudian tugas orang yang ada ilmu ni menyampaikan, sampaikan ilmu tu, jangan diamkan kan, sampaikan dengan paling dekat dengan kita dululah, isteri kita, anak kita, keluarga kita, kemudian orang lain kan. Siapa yang kita mampu menyampaikan, sampaikan kan. Tugas orang yang ada ilmu, dia kena sampaikan. Kalau tak sampaikan, tak menyatakan kebenaran, Allah marah. Rasulullah kata akan dipasangkan dengan lijamin minnar kan, dengan kekang dari api neraka. Jadi takutlah kita kerana kita tak menyampaikan ni. Jadi sebagai orang yang Allah beri izin untuk mendapat ilmu, untuk faham ilmu, untuk menghafal ilmu, untuk belajar ilmu, tugas kita yang ketiga setelah mengamalkan, merendah diri ialah dan kesihan kepada orang yang jahil. Yang keempat kan, menyampaikan, kena sampaikan. Kena sampai. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku walaupun sepotong ayat, kata Rasulullah. Kemudian bertanggungjawab. Orang yang ada ilmu ni kena bertanggungjawab. Ambil tanggungjawab kan. Bukan sampaikan nasihat, lepas tu tinggalkan. Tak bertanggungjawab. Cerita ceramah apa semua, ambil envelope, tinggalkan. Tak tanya khabar orang kampung tu. Kita dah ceramah kat tempat dia, tak tanya khabar ke imamnya, AJK ni kan, apa cerita, dia orang faham ke kuliah yang saya sampaikan. Kat kampung macam mana, masih gaduh lagi ke? Kat kampung macam mana, bekerjasama ke? Contoh kan, kat taman macam mana, ada kerjasama tak orang muda dengan orang tua? Orang muda merempuh-rempuh lagi ke? Orang yang tua-tua tu dia sesama dia je ke? Dah macam-macam golongan kan. Dia bertanggungjawab tak apa yang disampaikan tu? Yang disampaikan tu betul-betul tak ilmu yang tepat, atau bercampur-campur dengan benda yang tak tepat? Itu bertanggungjawab lah juga. Dah sampaikan, tengok orang faham tak, bertanggungjawab lah. Orang amalkan tak? Kebersihan kan, ceramah kat masjid kat surau, kita cerita kebersihan. Tapi kat masjid kat surau lah yang orang daripada tandas tetap membawa najis kan. Ada berlaku ni kan, bawa najis, pijak simen sebelum masuk ke surau ke masjid, dengan kaki yang basah tu pijak simen yang dipijak dengan kasut tu, masuk masjid surau. Simen tu orang masuk tandas dia pakai kasut, lepas tu pijak kat simen tu, kaki kita basah, kena yang tu, itu najis hukmi, bernajis, masuk dalam surau. Kita bertanggungjawab tak memastikan jemaah kita, tempat kita tu menjaga soal-soal kebersihan ni kan. Orang alim dah sampaikan, dia kena bertanggungjawab untuk diri dia dan untuk anak-anak murid dia, siapa yang mendengar dia. Yang terakhir, kita berhenti setakat ni je. Dah 10 minit dekat. Sabar. Orang alim ni kena sabar. Kena sabar.
Ujian akan macam-macam kan. Yalah, kita nak menyampaikan, nak mendidik diri kita pun belum tentu lagi terdidik kan. Kalau Rasulullah tu memanglah terdidik. Rasulullah kata apa? Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Tuhan telah mengajak aku, mendidik aku dengan adab-adab, dan Tuhanlah yang sebaik-baiknya kan mendidik, mengajar adab ni, memimpin Rasulullah dengan cara adab-adab. Addabani. Jadi kita ni siapa kan? Kena nak usaha juga. Kalau ada penentangan, kalau ada macam-macam hal, kenalah sabar kan. Alim ni antaranya kena sabar. Orang alim kalau dia pemarah, tawar ilmu dia. Ilmu ni ada orang panggil dalam bahasa Melayu lama-lama ni masin. Kalau cakap, orang ikut. Itu masin lah tu. Tapi kalau dia pemarah, walaupun dia alim, Al-Quran Sunnah cair kan, sejarahnya dengan macam-macam lah. Kalau cakap tu ilmiahnya, kita dengar tu memang seronok lah. Tapi time dia marah, habis semua tu kan. Itu akan jadikan ilmu dia tawar. Orang takkan ikut lah dia. Apa ajaran itu orang tak boleh ikut. Bukan kerana salah yang dia ajar tu, betul. Tapi sikap dia tu menyebabkan orang tak boleh ikut apa yang dia cakap. Orang menolak, protes di hati tu dan tak boleh nak ikut. Keberkatan ni tak ada. Jadi sebagai orang alim, kena sabar. Sabar ni macam-macam lah. Itu salah satu lah kan. Sabar ni, sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan. Kadang-kadang dah alim, duit banyak, kita hidup bermewah lebih daripada orang yang lain lah kan. Kalau bermewah tu atas nama Islam, atas nama jemaah, nama kumpulan, itu dibenarkan. Dari zaman dahulu memang dibenarkan kan, kerana itu nampak izzah Islam. Tapi kalau rumah kita bermewah-mewah, sampai nak keluar semai jemaah pun susah, nak ajak kita berjuang pun susah, yang itu tak dibenarkan kan. Itu sabar dalam melaksanakan perintah ni kena ada, sabar dalam meninggalkan larangan kena ada. Yang ketiga baru sabar dalam menanggung ujian dari manusia, kata-kata manusia, fitnah manusia, ujian sakit, ujian alam, bumi dan sebagainya, banjir. Jadi orang alim ni kena selesaikan tanggungjawab sebagai seorang alim yang kita sebutkan tadi, iaitu orang alim ni kena mengamalkan, orang berilmu ni kena amalkan ilmu, merendah diri, kasihan dengan orang yang jahil, menyampaikan ilmu dia, kemudian bertanggungjawab. Semua perkara yang disampaikan tu dia bertanggungjawab, sabar dengan segala macam ujian. Wabihi wallahu alam.